Nabi yang meninggal tahun 58 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah, riwayat hadis sebanyak 2210 riwayat daripada Nabi dan juga suaminya sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ada dua perkara Aisyah bagi tahu, kita ringkas saja. Bila kita ni dapat berita menggembirakan, Nabi ajar kita mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah. Bunyi pujiannya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bila kita dapat sesuatu yang menggembirakan, anak lulus periksa, kita sihat, doktor cek tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada lemah jantung, tak ada gout, tak kena cikungunya. Tu kan dulu kalau orang sungkai kena cikungunya, maka kita pun dah dapat berita tu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat kurniaannya segala yang baik, segala-gala sempurna, segala-gala yang baik itu. Itu maksudnya. Kemudian Nabi ajar pula, Aisyah sebut, bila kita pula mendapat berita tak menyenangkan, umpamanya cek-cek darah tinggi ustaz, cek-cek gout ustaz, cek-cek lemah jantung ustaz, anak tak lulus periksa ustaz, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Itu ucapannya. Kalau nak kita balik-balik nanti tengok kereta tak ada, balik-balik nak balik lah, kereta teman tak ada ustaz, alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau itu mula-mula keluar, kita bagi RM50. Asungkai pula turun-turun daripada pentas utama ni, terjerombak, terkolap, terterap, alhamdulillahi ala kulli hal. Kita bagi 100 pula. Kita kata orang sungkai meto. Balik nanti ada orang potong queue, kita memandu elok dia beratur, tiba-tiba ada hamba Allah piu, kita kata kita tukar potong queue, marah tu, tapi nak meredakan kemarahan, alhamdulillahi ala kulli hal. Bukan senang ni, termasuk diri saya juga. Mudah ucapan tu, langi boleh kita hafaz, boleh kita ingat, alhamdulillahi ala kulli hal boleh kita ingat, tapi nak melaksanakannya kalau tak ada taufik daripada Allah. Yang Nabi sebutkan Mu'adz tadi, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala. Kalau Allah tak mudahkan kita kepada tu, kita kata minta maaf, saya gunakan bahasa minta maaf, bahasa orang sukai, hampir kamu dud, kata apa, marah tu, punya tak guna, cocok kan. Kita tukar dengan bentuk pujian. Makna Nabi ajar kita, terima perkara mengembirakan, terima perkara tak menyenangkan, maka dua-dua puji Allah. Itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Dah lama kita ucap dalam Al-Fatihah, tapi bagaimana ustaz teman nak implement ni, teman nak amalkan ni, yang teman ucap paling kurang 17 kali sehari semalam ni, alhamdulillahi rabbil alamin ni, dalam solat pejam-pejam mata, alhamdulillahi rabbil alamin, dapat khusyuk mama, tapi di luar yang orang mata marah. Keluar masjid, sandal asadi baru beli, marah. Terus doa, ya Allah ya Tuhanku, siapa yang mengambil sandal asadi yang aku beli, biar dia dilengit dari balak. Oh, itu pula doa ni mangkuk. Padahal baca tu dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin.
Itu sebab muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita nak elakkan yang tu. Dan yang keduanya, wa iyyaka nasta'in, iaitu kita nak menafikan tidak ada daya dan upaya melainkan Allah bagi kat kita. Itu sebab pentingnya ucapan apa dia? Hauqalah. Hauqalah ni apa ke benda ni Ustaz? La haula wala quwwata illa billah. Riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari daripada sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang asal daripada negeri Yaman, meninggal tahun 44 Hijrah di Kufah, wilayah Iraq. Sempat meriwayatkan sebanyak 360 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Nabi sangat menggemari bacaan Al-Qurannya. Sebab Abu Musa ni telah dianugerahkan Allah Ta'ala suara yang sangat merdu, sehingga Nabi sebut laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud alaihi salam. Nabi katakan Abu Musa Al-Ash'ari, wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala satu seruling daripada beberapa seruling keluarga Nabi Allah Daud alaihissalam. Sebab suara Nabi Abu Musa Al-Ash'ari ni memang suaranya merdu. Nabi suka dengar bacaan Al-Quran daripada dia. Satu hari Nabi tanya dia, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abu Musa, mahu tak aku terangkan, tunjukkan kepada kamu, kalau kamu laksanakan perkara itu, kalau kamu sebut ketika hidup kamu banyak-banyak perkara itu, bertemu Allah Ta'ala fil akhirah, kamu akan dapat kanzun. Kanzun ni longgokan harta yang bertimbun-timbun banyaknya. Min kunuzil jannah, daripada longgokan simpanan harta yang banyak dalam syurga Allah di akhirat. Kemudian kata Abu Musa, saya mahu ya Rasulullah. Nabi kata, perbanyakkanlah kamu kata la haula wala quwwata illa billah. Kita teringat opah kita dulu di Sungkai dulu lah, bila dia marah, stok tempoyak dia pecah. Yang buat cucu dia yang atas pentas, stok tempoyak tu Dud kata opah, aku memang sayang sungguh Dud, itulah hadiah masa aku mula-mula bercinta dengan datuk kamu dulu Dud. Kamu pula gatal tangan dia pecah sebab apa? Tapi opah sebelum dia ngabur tu, opah kata la haula wala quwwata illa billah Dud, habis pecah Dud, kata opah. Kan dulu kan, tahu orang tua dulu, la haula wala quwwata illa billah. Anak bertuah kamu atan, kata mak. Dan mak pula anak bertuah keluar, marah tu. Tengok mak penjualan matanya marah, tapi masih lagi wording perkataan kalimah dijaga. Anak bertuah kamu atan, kata mak. Dia marah tu. Tapi opah dulu-dulu yang keluar la haula wala quwwata illa billah. Itulah ucapan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi SAW masuk ke rumah isteri Nabi Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha, maka Nabi dalam keadaan cemas, terkejut masa itu mendengar berita wahyu daripada Allah tentang kehancuran umat ataupun bangsa Arab selepas Nabi wafat. Maka Nabi cemas, Nabi sebut la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita tukar pada tahun baru hijrah ni, buang ucapan umpama opocut, latah, terkejut. Opah bila dengar bos orang takut jatuh, opocut, tukar la haula wala quwwata illa billah.
Tu satu. Satu lagi riwayat Imam Al-Bukhari juga dalam Sahih Bukhari. Teringkaskan, Nabi ajar apabila terkejut baca la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Jadi maknanya kan indah. Orang si A ni katalah dia ada penyakit lemah jantung. Bila dia beramal, bila terkejut, la ilaha illallah. Kalaulah dia ada penyakit lemah jantung, terkejut hari itu, yang dia keluar daripada kedua bibir dia, kata Rasulullah, la ilaha illallah, Allah ambil nyawanya ketika itu. Alangkah indahnya. Sebab riwayat Imam Al-Hakim Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala, tokoh besar daripada Naisabur bidang ilmu bermadzhab Syafi'i, meninggal tahun 405 Hijrah. Dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala As-Sahihain dengan sanad yang sahih, Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataan dia sebelum nyawanya berpisah daripada jasadnya, dia dapat mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk syurga Allah. Jadi kita tukar bentuk latah kita tahun baru hijrah ni. Bila terkejut, opocut buat. Terkejut, la ilaha illallah. Tukar yang tu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Amalan yang kedua, wa tuqimus salat. Hendaklah engkau sentiasa mendirikan salat. Ada kalimah iqamatus salat. Dalam syarah Imam Nawawi, dalam syarah Sahih Muslim kepada hadis ini lah, Imam Nawawi menyebut kenapa di dalam Al-Quran diketengahkan mendirikan sembahyang, yuqimunas salat, ataupun aqimus salat dan seumpamanya. Kenapa Allah gunakan dirikan sembahyang, tidak sallu sembahyanglah kamu, tapi banyak dalam Al-Quran wa yuqimus salat dan seumpamanya. Kerana apa? Mendirikan salat ini mengikut kaifiah yang Nabi tunjuk. Itu syarah Imam Nawawi. Sebab mungkin setengah orang yang bukan Islam, dia dakwa dia sembahyang. Masyarakat yang bukan Islam umpamanya, dia kata dia sembahyang, tu sembahyang dia. Kita gunakan juga bahasa Melayu kita sembahyang mereka, tapi sembahyang mereka tak sama dengan salat dan istilah agama kita. Sebab yang Nabi sebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari daripada Malik ibnu Al-Huwairith radhiyallahu anhu, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kamu lihat aku salat. Itu sebab tuqimus salat, iqamatus salat, diketengahkan kalimah itu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang banyak. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, salat ni semata-mata hablum minallah, hubungan hamba tu dengan Allah. Dan indahnya salat ni, kata di Huzaifah ibnul Yaman, sebenarnya Huzaifah ibnu Husailin atau Huzaifah ibnu Hislin, itu sebenarnya bin Al-Yaman tu, kata Imam Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat, sebab dia dan ayahnya berasal daripada Yaman. Terkenallah dia Huzaifah ibnul Yaman, tapi Huzaifah bin Hislin nama sebenarnya, atau Huzaifah bin Husailin itu nama sebenar. Diringkas ceritanya, riwayat Imam Abi Daud dan Sunan Abi Daud, sanadnya hasan. Apa Huzaifah cerita? Huzaifah cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menghadapi satu perkara yang agak berat, Nabi
rasa urusan ni susah, urusan ni berat, apa Nabi buat? Nabi salat. Itu sebab kalau kita tengok riwayat hidup Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala, yang Imam As-Sayuti Abdul Rahman bin Abi Bakrin, tokoh besar bidang ilmu bermadhab Syafi'i, meninggal tahun 911 Hijrah. Dan kitab Tadribur Rawi menyebut sedikit tentang cerita tu. Kita ringkas apa dia. Imam Al-Bukhari ni, dia telah menghafaz 600,000 hadis beserta dengan sanadnya sekali. 600,000. Kita tanya kita hari ini, sebagian besar kita termasuk diri saya, kita mungkin telah pun habis dalam kitab hadis 40, setengah muslim-muslimat lah. Hadis 40 Imam Nawawi itu ada 40 riwayat. Berapa riwayat telah kita hafaz? Soalan cepumat. Nak hafaz hadis ni tak semudah menghafaz Al-Quran. Sebab kalau kita buka kitab At-Tib An-Nabawi, kata apa dia? Iaitulah kata Imam Al-Hafiz Ibn Shihab Az-Zuhri, tokoh besar golongan tabi'in bidang ilmu, meninggal tahun 124 Hijrah. Nama sebenarnya Muhammad bin Muslim, tokoh besar yang dinobatkan orang yang mula-mula mengumpulkan dan membukukan ilmu hadis. Dia kata dalam kitab At-Tib An-Nabawi sebagai pedoman kita, kalau kamu nak kuat hafazan kamu, di samping kamu jaga perkara maksiat, perkara dosa, kamu amalkan dalam hidup kamu. Yang pertamanya, selalu minum al-asal, madu. Bukan bermadu. Bermadu dah lain pula. Minum al-asal, madu, madu lebah, untuk kuatkan daya ingatan. Itu pesanan Imam Al-Hafiz Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah. Yang kedua, kamu amalkan selalu memakan zabib. Zabib apa? Kismis atau anggur kering, kismis. Amalkan zabib. Itu pesanan tokoh besar. Di samping riwayat Imam Ibni Majah dalam Sunan Ibni Majah bisanadin hasan, dengan sanad hasan, Nabi anjurkan al-hijamah. Apa al-hijamah? Iaitu berbekam. Berbekam ni antaranya akan membantu, Nabi kata, menguatkan hafazan. Berbekam, minum madu, makan kismis, asungkai, tempoyok masuk gemunya, belacan, kan? Garam lada, kata apa, dan seumpama. Apa tu? Terbalik je. Jadi sifat Nabi ni, bila Nabi rusing, Nabi salat. Itu sebab Imam Al-Bukhari ni 600,000 hadis dia telah hafaz. Daripada 600,000 tu, dia saring-saring berpuluh tahun lamanya dia saring, maka dia pilih 100,000 saja yang sahih kalau ikut pandangan dia. 500,000 lagi tak sahih. Bayang dia, ada 500,000 riwayat kalau ikut Imam Al-Bukhari yang tak sahih. Kita berapa yang tahu ya? Daripada 100,000 tu yang sahih, maka dia bedak-bedakkan di dalam kitab yang dia susun. Antara yang masyhurnya kitab Sahih Al-Bukhari, lebih kurang 10,000 yang dia muatkan dalam tu. Kalau teks asalnya, sebelum dia memasukkan satu hadis, maka Imam Al-Bukhari dia kata,
aku ambil wudu sebelum aku masukkan satu hadis dalam kitabku ini. Aku ambil wudu dan aku solat 2 rakaat, mohon hidayah daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan susunan yang aku susun ketika di dunia ini akan menjadi pembelaku bila bertemu Allah Ta'ala di akhirat. Sebab Imam Al-Bukhari mengikut cara Nabi. Kita agak-agaknya ada buat berapa tu agak. Yang kita buat jumpa tadi lah, jumpa tengok mangkuk kan, dan seumpamanya. Kita buang yang tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam ajar kita yang lebih baik daripada. Sebab Anas ibnu Malik, khadim Rasulullah, pelayan rumah Nabi selama 10 tahun, meninggal tahun 93 Hijrah di kota Basrah, Iraq. Sahabat Nabi pada akhir meninggal di situ. Periwayat hadis sebanyak 2,286 riwayat pada Nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau dengan sanad yang sahih juga, Nabi bersabda, apa dia? Anas kita, Nabi sebut, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan telah dijadikan Allah Ta'ala penyejuk mataku, Nabi kata, ketenangan bagi diri Nabi dalam solat. Bila Nabi solat, Nabi dapat sakinah, ketenangan, asungkai pula. Bila solat nak cepat habis, bila tenang tengok lawak mega, ngekek-ngekek sampai terkerongan, itu ketenangan, asungkai. Tapi Nabi ni rupa-rupanya dalam solat tu Nabi tenang. Kita dalam solat, imam baca panjang sikit dan melupa di belakang tu, jendak kalau boleh imam baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Selama jadi imam 30 tahun tu yang dibaca. Tu baru kemah, imam baru kemah. Ini pikir sebahagian kita. Nabi ini dapat ketenteraman jiwa dalam solat. Kita pula melupa dalam solat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, di mana kayu ukur kita sebenarnya? Kalaulah agak-agak kita, termasuk diri saya, congok-congok, kalaulah malakul maut bersama rombongannya mari jumpa kita pagi ni, ambil nyawa kita lah ni, agak-agak di mana akan kita ditempatkan Allah Ta'ala? Ni soalan kita memang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi solat ni hablum minallah, hubungan hamba tu dengan Allah semata-mata. Tu sebab dalam riwayat Imam Al-Hakim juga dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain, sanadnya sahih, Nabi berikan sikap kita dengan solat ni, bagaimana dari sudut ciri solat yang sepatutnya kita persembahkan kepada Tuhan kita. Nabi kata sabdanya, salli salata muwaddi'. Nabi kata, sembayanglah kamu seolah-olah sembayang yang kamu sedang buat ni solat kamu yang terakhir. Mana lepas sembayang Tuhan ambil nyawa kita. Agak-agak bagaimanakah solat kita masa tu? Ni kualiti solat. Sebab solat yang baik ini, wassalatu nur, tu Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim yang lain, yang Sahih Muslim. Sembayang itu cahaya, cahaya yang akan menerangi kita ni bila bertemu Allah di akhirat, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Cahaya yang sejak di alam barzakh lagi, menerangi kubur kita. Salat yang baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian Islam bukan hanya mengajar hablum minallah, hubungan baik dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengajar hablum minan nas, hubungan baik sesama manusia lain.
Maka datang pula amalan kedua, wa tu'tiz zakat. Kamu keluarkan zakat. Zakat ni dalam bentuk harta lah bagi kita umat Nabi. Allah tak perlu harta kita tu. Itu sebab dalam bab harta ni kalau kita tengok, Nabi SAW menyebut banyak perkara. Contohnya dalam riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim, terekaskan saja, kerap kali Nabi kata, manusia akan kata mali, 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 harta aku, harta aku, harta aku. Kita tak mau zikir harian kita tu. Tapi inilah fikrah sebagian besar manusia. Itu syarah Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tak, Nabi tak sebut macam tu. Sebenarnya Nabi kata apa? Kita ringkaskan masa Melayu kita ni, masa kita. Harta kamu yang sebenarnya, yang pertama, apa yang telah kamu makan. Yang kedua, apa yang telah kamu minum. Yang ketiga, apa yang telah kamu pakai, yang dah lusuh tu, Nabi kata. Dan satu lagi, apa yang kamu telah belanjakan pada jalan kebaikan yang pahala besar menunggu kamu di akhirat. Yang selain daripada itu, semuanya akan kamu tinggalkan untuk orang yang masih hidup, Nabi kata. Ini yang Nabi sebutkan kita. Itu sebab dalam bab zakat ini, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ia semata-mata hablum minan nas, hubungan manusia tu dengan manusia lain. Apabila hablum minallah dijaga baik, hablum minan nas dijaga baik, dapat title hamba yang saleh ataupun salihah. Itu kita nak dalam hidup kita. Kita tak mau solah bagus, tapi dalam bab hubungan manusia cengeng. Bukan cengal, cengal kayu cengal, cengeng, garang kemai, bengkel kata orang suka, senyum pun tidak, tengok pun takut, dan semua. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian Nabi sebutlah beberapa perkara lagi, ya. Wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait, ya. Puasa bulan Ramadan, mengerjakan haji, ini semua termasuk min arkanil Islam, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Semua daripada rukun-rukun Islam. Sebab rukun-rukun Islam ni wajib diterjemahkan dalam bentuk al-jawarih, perbuatan-perbuatan anggota zahiran. Kemudian selepas daripada tu, Nabi tanya pula kepada Muaz. Tadi Muaz tanya Nabi, ni Nabi tanya pula, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Muaz, mau tak aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Rupanya Islam ni mempersembahkan kita ni banyak abwab, pintu-pintu. Ada abwabul jannah, pintu-pintu syurga, 8 pintu syurga dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim. Ada abwabun nar, pintu-pintu neraka, 7 pintu neraka dalam riwayat yang sama. Macam mana rupa Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pula babut taubah, pintu taubat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Pintu taubat pula ada dipersembahkan dalam agama kita, yang letaknya di sebelah Syam. Nabi sebut Syria. Jangan pergi buat rombongan pula. Kami ustaz lepas ni nak buat rombongan ke mana, nak cari pintu taubat, pakai mangkuk tak jumpa pintu taubat, yang akan ditutup oleh Allah apabila matahari tenggelam di sebelah tempat terbit.
Bila naik matahari tempat taubik dia, ya, situ. Jadi maknanya situ pintu taubat tertutup. Ada abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Benda ni semua ni, abwab ni, pintu-pintu ni perkara gaib kita tak nampak. Kita pula ada abwabul qulub, pintu-pintu hati. Orang Sungkai kata pintu hati teman Ustaz tak terbuka lagi kepada seorang insan bernama wanita. Sejak isteri teman meninggal, teman masih tak terbuka lagi. Yang perempuan pula sebut tak terbuka lagi kepada insan bernama lelaki. Pintu hati teman tertutup. Jangan tutup pintu hati kita kepada kebaikan. Sentiasa buka, sebab Nabi kata ada abwabul khair. Apa bentuk amalan yang akan membawa kepada terbukanya pintu-pintu kebaikan yang banyak? Yang pertama Nabi kata as-sawmu junnah. Ini puasa yang tatawuk sunat. Puasa sunat macam baru ni lah kita Yaumu Ashura, hari Ashura. Sunnah Nabi mengajar kita puasa sunat. Sama ada kita puasa lebih awal sehari, Yaumu Tasu'a digabung dengan Yaumu Ashura. Jadi makna di sini jelas kepada kita apa je kelebihan Yaumu Ashura ni. Riwayat Imam At-Tirmidzi juga dalam Sunan At-Tirmidzi, sanadnya sahih, yukaffiru as-sanatal madiyah. Puasa pada 10 Muharram yang baru ni kita buat ni, bagi siapa yang buat, alhamdulillah, menghapuskan dosa tahun yang lalu. Kita rebut yang ni. Ini abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Cari pintu-pintu kebaikan, jangan cari abwabus su', pintu-pintu kejahatan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, junnah ni apa? Perisai. Imam Ibn Rajab menguraikan junnah ni perisai, menahan nafsu daripada buat yang buruk. Itu sebab kalau si A ni rajin berpuasa sunat, tapi dalam masa yang sama dia juga bila jual tempoyak masak doyan tako pekan bido, secoin doyan tako, 15 tandan pisang kelat barat dicampurnya. Nak melarikan, mari tempoyak doyan tako asli, padahalnya 15 tandan pisang kelat barat dalam tu campur. Tapi dia juga rajin berpuasa sunat. Maknanya masih lagi puasa itu belum sebagai junnah, perisai bagi dirinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi pintu-pintu kebaikan? Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah tadi sedekah wajibah, zakat itu wajib. Yang ni sedekah yang nafilah, yang sunat. Dianjurkan kita bersedekah. Sebab jaminan daripada Allah Ta'ala dalam hadis kursi riwayat Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sebut qala Allah Ta'ala ya ibna Adam unfiq alaika. Wahai manusia, Allah sebut, belanjakanlah harta kamu ke jalan kebaikan, pasti aku, yakni Allah Ta'ala, akan belanja balik kepada kamu. Macam mana Allah ganti itu? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari dia hurai panjang lebar. Yang pertamanya, mungkin Allah ganti dengan harta yang lebih baik masih ketika di dunia lagi. Mungkin secara tak nampak Allah naikkan pangkat dia, Allah moncokkan hidup dia.
Allah beri tu yang runtuh. Faham? Tu yang pertama, unfiq alaik, masuk. Yang kedua, mungkin Allah tak beri dia harta yang dia beri tu, tapi Allah selamatkan dia daripada musibah. Cemeh lagi dot, aku nak kena empat orang takut, kata apa? Cemeh lagi dot, cemeh. Jadi Allah selamatkan bentuk macam tu. Kita tak kena cikungunya, kita tak kena penyakit berbahaya. Allah selamatkan dengan sebab sedekah yang kita beri. Yang ketiganya, Allah akan simpan sebagai simpanan besar bentuk ganjaran pahala di akhirat menunggu kita. Itu kelebihan sedekah yang kita buat ketika di dunia lagi, mengharapkan kasih sayang Allah. Sedekah ni Nabi kata memadamkan dosa. Dosa boleh padam dengan sedekah. Inilah pintu-pintu kebaikan. Seperti mana air memadamkan api. Sebab manusia nak tengok bagaimana padamnya dosa, terhapusnya dosa. Sebab dosa ni perkara gaib, pahala juga perkara gaib, boleh datang dan pergi dengan kehendak Allah yang mutlak. Jadi di sinilah Nabi bagi tahu. Dan ketiganya Nabi sebut wasalatul rajuli fi jawfil lail, sembahyang seorang lelaki. Nabi banyak sebut lelaki dalam banyak hadis, tapi huraian tafsirnya, ibrah pengajaran untuk golongan wanita juga. Nabi selalu guna ar-rajulu, lelaki. Kadang-kadang ada juga imra'atun, wanita, ada diguna juga, tapi banyak ar-rajulu. Maksud pengajaran untuk wanita juga. Sembahyang seorang lelaki di tengah malam, ni qiyamul lail. Yang kita qiyam juga, tapi lil kayo. Qiyam lil kayo besar, qiyam lil kayo kecil. Kemudian beruluh balik. Tambah pula bangun-bangun tengah malam, dengar pula orang numbuk lesung batu di bawah. Ada bunyi dot, lesung batu dot, tok kamu balik ke dot? Kata apa? Aku cuak dah gentor dot, udah pula kita takut hantu mak limah balik rumah. Tak jadi pula bangun malam untuk solat, udah tarik selimut balik. Bangun malam ni tak semudah yang disebut. Kadang-kadang sebelum tidur kopi jantan tarik, kena tak? Kopi janda tarik, tu nama dulu dah, dah kena tak? Sup ekor, kena tak? Sup gearbox, kena tak? Tapi terterap juga tengah malam. Nak bangun qiyamul lail ni tak semudah, melainkan orang yang benar-benar membina al-khasyah wal haibah, takut dan gerun dengan Tuhannya. Dia bayangkan kalau dia bangun tengah-tengah malam, dia bangun bukan berada di alam dunia, tapi bangun sedar-sedar berada di alam kubur umpamanya. Masa tu kalau dia ada pikir yang macam tu, dia akan paksa tapak diri dia bangun malam. Dia bangun malam, ambil wuduk, walaupun 2 rakaat di tengah malam, sebab kelebihannya cukup besar. Nabi SAW pernah berpesan kepada salah seorang daripada khadim, pelayan di rumah Nabi. Riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim, pelayan itu dipanggil kunyahnya Abu Firas, namanya Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Oleh kerana dia ni memang begitu lama berkhidmat
di rumah Nabi sebagai pelayan Nabi. Maka satu hari Nabi pun minta dia supaya dia tanyalah apa soalan, mintalah apa benda. Nabi kata, wahai Abu Firas, lah ni kamu nak minta apa pada aku, mintalah. Nabi maka yang dia minta satu je. Kalau kita agak-agaknya berjujur nak minta tu, berjujur orang sungkai terima tawaran. Kalau lah orang sungkai hidup zaman Nabi agaknya umpamanya berjujur minta je. Tapi Abu Firas ni satu permintaan dia minta kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, seperti mana aku telah menemani kamu agak lama di dunia sebagai pelayan di rumah kamu di dunia ni, kalau boleh, dia kata, aku nak minta kepada Tuhanku, yakni Allah Ta'ala, biarlah aku ni dapat menjadi pelayan kamu juga, bersama kamu juga di dalam syurga di akhirat. Itu yang dia minta. Bila habis dia minta yang tu, maka Nabi tanya dia sekali lagi, wahai Abu Firas, itu sajakah yang kamu nak? Dia kata, na'am ya Rasulullah, ya. Maka ketika itu Nabi kata, kalau bahasa kitanya, wahai Abu Firas, kalau itulah yang kamu minta, maka ketika kamu masih di dunia lagi, tolong bantu diri kamu bikas roti sujud, dengan kamu memperbanyakkan sujud. Apa maksud memperbanyakkan sujud ni? Imam Nawawi dia huraikan panjang lebar dalam syarah Sahih Muslim tu. Maksud bikas roti sujud, bikas roti salat, memperbanyakkan salat, terutamanya salat sunat, terutama lagi salatul lail, sembahyang di tengah malam. Itu di antara tiket kita ni, jalan mudah yang Allah beri untuk kita dapat masuk dalam syurga. Syarah Imam Nawawi, yang di dalam syurga itu ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak teringinkah kita menyambut? Tak teringinkah kita berada di dalam satu syurga bersama dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semulia-mulia makhluk, secantik-cantik makhluk ciptaan Allah? Tak terliurkah kita yang tu? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa ayat, bermula daripada ayat 16 hingga ayat 17 surah As-Sajdah, surah 32 juzuk 21 dalam Al-Quran yang kita biasa dengar tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi situ kalau tengok samalah sampai habis, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, sampai habis Nabi baca situ. Jadi apa dia maksud ayat tu? Allah nak cerita ringkas dia bagaimana beberapa sifat hamba-hamba Allah yang mereka ni paksa diri mereka ni dalam keadaan mereka seronok di dalam kenyenyakan tidur di tengah